Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih beri peluang kepada kita untuk merasai nikmat sementara kehidupan atas muka bumi ini. Walaupun sementara, tapi dia menyeronokkan kita sebenarnya hidup atas muka bumi ini. Apapun nikmat yang sementara menyeronokkan ini, kita tahu dia tidak akan kekal. Dia semuanya akan hancur musnah. Yang kekal abadi adalah wal baqiyat as-salihat. Yang kekal, yang abadi adalah amal-amal soleh yang akan kita bawa berjumpa dengan Allah SWT di akhirat kelak. Tidak ada cara terbaik untuk kita memahami kehidupan ini melainkan kita hidup dengan sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan kehidupan Nabi semenjak daripada dia dilahir sampai dia diangkat secara resmi sebagai Nabi dan Rasul, dan segala peristiwa yang berlaku menggambarkan kepada kita bahawasanya kehidupan atas dunia ini sebenarnya penuh dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuai dengan firman Allah, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kehidupan ini, hidup, mati dan kehidupan atas dunia ini adalah ujian daripada Allah SWT dalam pelbagai bentuk, sebenarnya untuk menguji kita sejauh mana dengan sama ada ujian kesenangan, ujian kesusahan, ujian dengan pelbagai cara, pelbagai bentuk, untuk menilai sejauh mana kita boleh bersabar, sejauh mana kita boleh bersyukur, dan sejauh mana dengan ujian-ujian tersebut kita boleh istiqamah, tetap ta'ah, patuh, beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara ujian besar yang dilalui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ujian hijrah. Dan kita dalam tempoh beberapa hari, beberapa minggu lagi, kita akan sambut Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam 1442 Hijrah. Maknanya Nabi telah meninggalkan kita lebih daripada 1400 tahun sudah berlalu. Tapi walaupun masa tu dah agak lama, tetapi kita yakin kerana Islam ni adalah agama yang benar, dikukuhkan lagi. Kita yakin sepenuh bahawasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi dan Rasul, utusan Allah SWT. Setiap apa yang keluar daripada mulut Nabi kita Muhammad SAW, setiap perakuan yang diakukan oleh Nabi SAW, setiap tingkah laku dan perbuatan dia, semuanya adalah baik, semuanya adalah benar, kerana dia lahir daripada datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang kedua, kita yakin kebenaran Islam, kerana bersama Islam ni dia ada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Al-Quran. Al-Quran yang kita yakin dia merupakan wahyu daripada Allah, mukjizat daripada Allah, dan Quran ni dia bermula dengan ilmu, kepentingan untuk kita mencari ilmu, untuk kita memahami matlamat kehidupan yang kita faham melalui ayat Iqra, yang mana Iqra yang kita harus faham adalah memberi makna satu package, mencari ilmu, memahami ilmu tersebut dan menghayati ilmu tersebut dalam kehidupan individu kita, dan ilmu manfaat yang kita perolehi
wajib kepada kita untuk sabar, memberi kebaikan kepada seluruh makhluk Allah SWT, dan semua yang kita lakukan adalah kerana Allah SWT. Kerana apa? Kerana Allah allazi khalaq. Kerana dialah yang mencipta kita. Allah lah yang mencipta kita, dan Allah lah yang mencipta seluruh makhluk ini. Sama ada yang kita sedar ataupun kita tidak sedar, makhluk yang masih ada ataupun makhluk yang telah hancur semenjak zaman Nabi Adam, bahkan sebelum Nabi Adam lagi, semuanya adalah ciptaan daripada Allah SWT. Besarnya, agungnya kekuatan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebut tadi, untuk kita memahami kehidupan ini, kita mesti cernai, kita mesti menghayati, kita mesti mengkaji sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya setiap apa yang berlaku perlu kita ambil ibrah, kita ambil pengajaran dan iktibar. Termasuk peristiwa yang besar, peristiwa agung, hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrah secara mudah dia memberi makna berpindah. Kerana nak bawa benda yang besar, kerana nak bawa benda yang berprinsip, dia berkait dengan pengorbanan. Antara makna pengorbanan adalah kadang-kadang terpaksa berhijrah. Nabi SAW, dia tidak buat salah pun. Dia tidak melakukan sebarang jenayah pun semasa dia hidup di Mekah pada masa itu. Dia hanya nak menceritakan kepada manusia seluruhnya, khususnya masyarakat Mekah pada masa itu, termasuk kepada pembesar-pembesar Quraisy pada masa itu, bahwasanya dia ni mendapat anugerah wahyu daripada Allah SWT, basyiran wa nadhira. Yang mana wahyu ni dia ada dua benda besar. Satu, nak cerita tentang basyiran, benda yang boleh menyeronokkan kita, benda yang boleh memberi kegembiraan kepada kita, iaitu nikmat syurga Allah SWT, rahmat Allah SWT, nikmat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa nadhiran, dan dalam masa sama Nabi ni dia nak bawa cerita tentang ketakutan, tentang kedahsyatan, tentang azab Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka diturunkan kepadanya Al-Quran, dan diutusnya dia ni sebagai Nabi dan sebagai Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kerana apa yang dibawa oleh Nabi SAW ni, kadang-kadang dia tidak sama dengan apa yang kita manusia fikir, tak sama dengan nafsu, menyebabkan kebanyakan penduduk Mekah pada masa itu melawan Nabi. Sehingga sampai satu peringkat, sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi telah izin sebahagian daripada para sahabat untuk menyelamatkan diri, untuk menyelamatkan nyawa, untuk menyelamatkan akidah asasnya, maknanya melarikan diri. Bawa diri berhijrah ke Habasyah. Peringkat asasnya, awalnya hijrah tu. Yang mana kita tahu hijrah ke Habasyah ni pada masa tu dengan kekurangan muasalat, kita panggil alat perhubungan, tak ada kereta, tak ada kapal terbang, dan terpaksa merentas lautan yang begitu luas dan pergi pula ke Habasyah. Kita tahu pada masa itu Habasyah bukanlah negara Islam, kita kata, diperintah oleh non-Muslim, Kristian. Tetapi Nabi pilih kerana pada masa itu masyhur Habasyah ni diperintah oleh seorang raja yang berlaku adil dalam pemerintahan dia. Nak bagi tahu kepada kita tentang pentingnya sifat adil ni. Apatah lagi kalau kita seorang Islam, seorang Muslim, sebuah kerajaan yang majoritinya orang Islam. Kalau betul-betul kita kata kita Islam, mana al-adl, keadilan ni mesti menjadi prinsip utama yang perlu kita utamakan dalam kehidupan bernegara, dalam urusan sesebuah negara. Dan Nabi SAW apabila sampai satu tahap juga terpaksa, ialah dengan ilham, dengan wahyu daripada Allah SWT, akhirnya Nabi berhijrah. Apabila berhijrah, maknanya kita boleh gambarkan umur Nabi pada masa itu dah hampir 53 tahun.
kehidupan kita manusia ni biasanya, kalau kita perhati kehidupan kita, di umur tua ni kita tak nak dah nak berpindah randah. Kita lebih selesa berada di tempat kita. Kalau nak hijrah, nak pindah apa semua sekali pun, biasanya umur muda. Masa kita umur belah-belah tahun, 18, umur 20, 30, kita berhijrah. Berhijrah ke mana-mana lah. Ke negeri lain, ke negara lain, ke jauh mana pun, kita berhijrah kerana apa? Kita nak bina kehidupan baru kita ke, kita nak bina kehidupan yang lebih baik, nak baiki taraf hidup kita, nak ipun duit lah apa semua sekali. Apabila tua, semua kita pakat balik duduk kampung. Kebiasaannya macam tu. Jadi Nabi SAW ni terpaksa berhijrah. Kerana apa? Kerana banyak faktor. Ialah faktor ketentuan Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita kehidupan atas dunia ni bukanlah apabila kita kata kita nak buat kebaikan, kita nak berpegang dengan Islam, maknanya dihampar dengan pemaidani merah kita kata. Tidak. Maknanya penuh dengan ujian. Dalam segenap kehidupan kita ni penuh dengan ujian. Semenjak zaman Nabi Adam AS sampai ke Nabi kita Muhammad SAW, sampai kepada zaman kita, sampai ke hari kiamat, mana tidaklah apabila kita nak berpegang dengan Islam ni, semuanya dipermudahkan. Tidak. Penuh dengan ujian. Cuma ujian tu kita boleh berpegang ke tak? Kita boleh bersabar ke bersyukur? Kalau kita boleh bersabar dan terus bersyukur kepada Allah Ta'ala, di situlah ada nikmat kehidupan. Dalam ujian tu, sebagaimana Allah Ta'ala sebut, berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Baik, daripada peristiwa hijrah ni banyak pengajaran yang kita boleh ambil. Antara pengajaran utama yang boleh ambil daripada peristiwa hijrah ni ialah apabila sebut hijrah, nak menunjukkan kepada kita duduk atas dunia pun sebenarnya tidak kekal. Kita akan berhijrah juga. Hijrah ke mana? Hijrah ke dalam tanah, hijrah ke alam kubur. Kita akan berhijrah daripada dunia kita duduk sekarang ni kepada dunia yang kekal abadi yang kita panggil hari akhirat. Itu juga hijrah juga. Hijrah fizikal kita, hijrah ruh kita, jiwa kita akan berhijrah juga. Yang kedua, pengajaran daripada hijrah juga ialah di sudut tawakal kita mesti sepenuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita buat suatu benda yang kita yakin betul, baik, kalau kita terpaksa berdepan dengan risiko pun, kita tawakal sepenuh kepada Allah SWT. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Dia walaupun seorang Nabi, tapi dia manusia. Dia bukan malaikat. Mana ada perasaan. Apabila terpaksa meninggalkan tanah air, dia umur 50 lebih, bukan tak ada. Dan dia sebut pun betapa kalaulah dia diberi pilihan, dia tidak nak meninggalkan tanah air dia. Tetapi kerana apa? Kerana hijrah ni dia berkait dengan pengorbanan, dia berkait dengan perintah Allah SWT pada Nabi, dia berkait dengan dia nak cerita kepada kita tentang kehidupan kita atas dunia ni. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad. Ayat ni juga berkait dengan tawakal sepenuh Nabi kita Muhammad SAW terhadap kehidupan ini, terhadap dakwah ini. Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala yang beri Quran, yang mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala juga akan pastikan kamu akan boleh balik semula ke negeri asal kamu, ke Mekah. Ini janji Allah SWT dan benda tu berlaku. Dan benda berlaku dalam prosesnya nak menunjukkan kepada kita bahawasanya Nabi ini tidak pernah merungu. Nabi ini penuh tawakal dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara makna hijrah juga ialah hadis Nabi SAW antaranya sebut, la hijrata ba'dal yaum walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada hijrah dah. Kalau kita betul-betul nak perjuang Islam, tak semesti kena berhijrah kecuali kalau terpaksa lah. Kalau dipaksa, dihalau oleh pemerintah bagi sesebuah negara, contohnya negara non-Muslim, contohnya siapa ke peringkat orang Islam tak boleh nak mengamalkan syiar Islam, tidak ada kebebasan, terpaksa berhijrah, itu terpaksa hijrah. Tapi asasnya
la hijrata, tak ada lagi hijrah selepas hijrah Nabi SAW. Yang ada berkait dengan hijrah kehidupan ini adalah jihadun wa niyah. Satunya berkait dengan niat kita. Hijrah mengajar kita tentang tajdid an-niyah. Kita kena sentiasa memperbaharui niat kita. Niat kita ni mesti betul semua. Sebagaimana kereta api tu dia betul atas rel dia. Sebagaimana dia tidak tergelincir, jadi beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu batu pun dia akan sampai kepada stesen tempat dia nak pergi. Begitu juga niat kita. Niat kita ni sebagaimana niat kita ni betul. Kerana Allah SWT, memang lillahi ta'ala, tidak ada unsur emosi, tidak ada unsur panah bara, tidak ada unsur kebencian, tidak ada unsur kehendak dalamnya. Apa saja yang kita buat lillahi ta'ala, maka jihad kita betul, hijrah kita betul, kehidupan kita betul. Yang kedua berkait dengan jihad. Jihad ni dalam makna yang luas. Dia memberi makna seluruh kehidupan kita ni, sama ada kita cari ilmu, kita sebar ilmu, kita berikhtiar untuk beri kebaikan kepada manusia, kita berikhtiar untuk kehidupan kita, kehidupan masyarakat kita, kehidupan negara kita ni diurus dengan baik, diurus dengan adil, dipimpin oleh manusia yang berpegang pada prinsip, tidak dipimpin oleh manusia yang penuh dengan penipuan, pengkhianatan, kezaliman, maka dia termasuk dalam jihad. Dan hijrah ni dia berkait dengan niat, dia berkait dengan jihad. Dan hijrah juga dia memberi makna kita hijrah kehidupan kita daripada tak baik kepada baik, daripada baik kepada lebih baik. Maknanya biarlah sesuai dengan umur kita ni. Umur kita ni tak ada semakin ke belakang. Makna kita semakin muda, kita semakin muda. Walaupun kadang-kadang kita ni rasa seronok apabila orang kata-kata, nampak kau muda. Semua orang suka apabila sebut muda. Tapi macam mana kita muda sekalipun, kalau dah umur 60, kalau dah umur 80, maknanya tua lah kita. Cuma muda tu orang panggil motivasi lah. Jadi sebab itulah kita makan obat tu. Kita makan obat ni suruh nampak sihat, suruh nampak muda. Tetapi hakikatnya tua dah kita apabila Allah Ta'ala beri peluang kehidupan kita sampai 60, sampai 80, sampai 100 tahun contohnya. Maknanya biarlah dengan peningkatan umur kita tu, kehidupan kita pun lebih baik juga. Kita nak kehidupan kita lebih baik, termasuk di sudut persiapan kita untuk berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita sebut takwa kita ni sentiasa kena segar. Takwa kita ni kena sentiasa tinggi. Kehidupan kita ni berasaskan pada sejauh mana kita ni takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hijrah yang kita boleh ambil. Dan sebolehnya hijrah ni supaya kita dapat membina kehidupan kita secara umumnya, secara keseluruhannya ke arah yang lebih baik lah. Wallahu a'lam.